Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okey, hari ini kita akan belajar matematik tahun 5. Semua masih kenal saya kan? Kita masih lagi bersama-sama dalam mempelajari kemahiran matematik. Okey, pastikan kamu sediakan dahulu buku tulis, buku teks dan alat tulis. Pastikan kamu telah buat persediaan ini sebab selepas ini kita akan memulakan pelajaran. Tajuk pada hari ini ialah nombor dan operasi. Standard kandungan 1.1 nilai nombor. Standard pembelajaran 1.1.1 menyatakan nombor hingga 1 juta. Yang pertama, menulis nombor dalam angka. Yang kedua, menentukan nilai tempat dan nilai digit. Dalam kemahiran yang lepas, kita telah belajar tentang menulis nombor dalam perkataan. Jadi hari ini kita akan belajar menulis nombor dalam angka. Bagi menulis nombor dalam angka, cikgu ajar cara yang mudah. Kamu lihat, cikgu namakan cara ini adalah teknik kumpulan ribu. Okey, kita akan lihat bagaimana kita menggunakan teknik kumpulan ribu dalam menulis nombor dalam angka. Okey, bagaimana menukar perkataan kepada angka? Kamu lihat contoh yang cikgu tunjukkan ni dan fahamkan. Ini adalah satu nombor dan ditulis dalam perkataan. Cuba kamu baca. 380,321. Nombor ini panjang. Kamu terpaksa fikir apa nombor yang perlu kamu tulis. Okey, jadi untuk mudahkannya, cikgu menggunakan teknik ribu. Okey, apa ribu? Okey, dalam satu nombor, kita hanya akan jumpa perkataan ribu sekali sahaja. Kita tak jumpa dia 80,000, 5,000. Tak ada Kita akan jumpa sekali sahaja perkataan ribu. Dalam ayat ini, kita lihat perkataan ribu di mana? Murid-murid nampak? Okey, kita akan slashkan ataupun kita akan berhentikan perkataan ribu. Okey, kita akan letak tanda macam ni. Boleh? Okey, selepas itu, nombor di belakang, rumah di bahagian belakang, kita akan letak 3. Boleh nampak? Mesti 3 Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dia mesti 3. Di belakang tu mesti 3. Sebab apa? Kita akan tahu itu adalah rumah apa? 10 dan 100. Okey, itu je yang kita perlu buat dulu. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Okey, kita hanya baca nombor di bahagian hadapan sebelum perkataan ribu. Tengok yang cikgu highlightkan ni. Apa nombor dia? Okey, 380. Okey, macam mana kita nak tulis 380? Itu kita dah belajar dalam tahun 2. 380. Ingat tak?
Okey, kita tengok. So, ini adalah 380. Okey, kemudian kita lihat di bahagian belakang. Di bahagian belakang, okey, tadi kita ada rumah sah, puluh dan ratus. Kita tengok nombor yang pertama. 300, maksud 3 dia akan duduk di rumah ratus. 20 dia akan duduk di rumah puluh. Dan akhirnya 1 di rumah sah. Kalau kamu tahu, kamu kenal nombor 321, boleh terus tulis ataupun kita ikut dia punya nilai. Okey, rumah ratus ni siapa duduk? 3 kan? Okey, rumah ratus tadi siapa? 3. 300. Rumah puluh? 20. Rumah sah? 1. Okey, kemudian kamu akan salin. Kamu baca nombor yang cikgu tulis. Okey, ada tak kamu nampak perkataan ribu? Okey, ada tak? Ada. Okey, tengok. Perkataan apa? Ribu. Okey, kalau ada, kita hentikan perkataan ribu tu. Kita slash dia. Okey. Okey, macam ni nak buat latihan nanti Tulis semula perkataan. Lepas tu cari perkataan ribu. Letak tanda palang tu Okey, apa yang kedua kamu kena buat? Buat 3 rumah dia. 3 bilik dia di belakang. 1, 2, 3. Okey. Tapi dalam latihan nanti kamu hanya buat garisan ni saja. Kamu tak perlulah buat anak panah macam cikgu tulis Nisa, puluh dan ratus. Ni tak perlu buat. Kamu hanya buat rumah bilik dia tu je 3 Okey, kita tengok perkataan di hadapan. Sebelum perkataan ribu. Apa perkataan dia? Lihat 538. Cikgu ulang balik. 538. Okey, macam mana rumah kita nak menulis 538? Okey. So kita tulis 538. Okey, yang nombor di belakang apa dia? Dia nak 68. 68. Okey, ada tak perkataan ratus? Tak ada kan? Okey, jadi kita akan letak di rumah ratus, digit dia sifar. Okey, 6 tu 6 apa? Puluh. Letak di rumah puluh. 8 sah. Okey, dah siap nombor kita. Kemudian kita salin. Dah. Okey, boleh faham? Tak faham lagi, kita tunjuk lagi satu. Okey, banyak. Kalau tak faham lagi, kamu ulang apa yang cikgu tunjuk. Boleh? Okey, sekarang ni nombor cikgu bagi Apa tadi? Cari perkataan ribu. Apa buat? Kamu mesti letak tanda palang ni pada perkataan ribu. Okey. Dah lepas tu apa Ingat tak? Kita letak dia punya bilik di belakang. Ada berapa? 3. 1, 2, 3. Apa nilai dia tadi? 10, 100. Okey, kita baca nombor di hadapan sebelum perkataan ribu. 930.
3. Jadi kita tulis 9 rumah ratus, 3 rumah sah. 10 tak ada kan? Jadi 903. Okey. Yang belakang sekali nombor apa? 3 saja. 3 saja maksudnya di rumah sah. 100 dengan 10 tak ada. Okey, cikgu suruh 3. Kat sini pun boleh cikgu tulis 3 dulu di belakang sekali. Jadi 500 dengan 10 kita letak sifar. Okey. Jadi kita salin semula. Dah siap. Mudah kan? Okey, kalau mudah, kamu boleh buat latihan yang cikgu beri ini. Kita akan teruskan dengan latihan kita hari ini. Okey, latihan 1. Kamu salin semua apa yang cikgu bagi ni. Tukarkan perkataan kepada angka. Okey, salin ya arahan yang cikgu bagi. Okey, kemudian kamu tulis A. Tulis dalam perkataan yang cikgu bagi itu. Kemudian apa perlu kamu buat? Jangan buat B dulu. Kita jawab A dahulu. Apa tadi? Cari perkataan ribu. Lepas tu letak tanda palang. Ingat tadi contoh cikgu banyak dah cikgu bagi kan? Belakang dia kita letak berapa bilik? 3. Dah siap, dah letak nombor, kamu salin semula. Nombor berikut. Dah siap, baru boleh buat B. Jawapan mesti di bawah, bukan di tepi. Faham? Okey, kemahiran yang seterusnya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai tempat dan nilai digit. Kemahiran ni kamu dah belajar daripada tahun 1. Cuma nilainya akan bertambah. Tu saja beza dia. Jadi, ini pengetahuan ni kamu dah ada. Okay, apakah nilai tempat dan apakah nilai digit? Okay, cikgu nak ingatkan. Nilai tempat ialah nama kamu. Okey, ni cikgu tunjuk. Apa dia nilai tempat? Nama ataupun tempat tinggal. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Keru. Kan kita sebut nama tempat, betul? Jadi nombor pun ada dia punya tempat, alamat dia. Okey, sekarang cikgu letak nombor di atas 781,436. Jadi cikgu dah masukkan dalam digit-digit berikut. Okey, kita tengok apakah nilai tempat. Okey, nilai tempat. Tempat ni, apa dia? Okey, cikgu dah masuk setiap digit. Kita nilai tempat kita bermula dari belakang. Kita bermula dengan 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Kamu kena hafal nilai tempat mengikut urutan daripada kecil ke besar. Kita sebut sama-sama. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey, tutup mata kamu. Cuba sebut. Okey. Nanti kamu ulang-ulang-ulang supaya lebih hafal. Okey, kita tengok apa dia. Okey, sekarang macam mana kita nak tahu nilai tempat dia? Okey, kita tengok 6. 6 Okey, ni 6. Nampak 6? Okey, digit 6 ni duduk di tempat apa? Sa. Okey. Digit 3, 10. Digit 4, ratus. Digit 1, ribu. Digit 8, puluh ribu. Dan digit 7, ratus ribu. Okey, itu adalah nilai tempat. Boleh faham? Tempat ni nama rumah dia.
Okey, yang kedua apa dia? Nilai digit. Cikgu tunjukkan perbezaan dia. Nilai digit adalah nilai yang melibatkan angka. Dia punya nilai ni apa? Okey, kita bermula dengan belakang tadi. Digit 6. Digit 6, nilai digit dia 6 sebab dia duduk di rumah sa. Okey, kalau 4, digit 4, dia duduk di rumah ratus. Jadi nilai dia 400 dan seterusnya. Boleh nampak? Okey, bagus. Bagaimana kita menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sesuatu digit yang digariskan. Okey, kita bermula terlihat A. Okey, cikgu gariskan digit 2. Apakah nilai tempatnya? Jadi kita tahu, sebutkan nilai tempat tadi. 10, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Jadi 2 ni, digit 2 yang cikgu garis tu berada di rumah apa? Okey, di rumah ratus. Okey, apa nilai digit dia? 2 tu duduk di rumah ratus, jadi nilai dia ialah 200. Okey, B. Okey, sama juga. Cikgu gariskan nilai sifar. Okey, kalau sifar bermaksud nilai nombor tu tak ada. Bilangan dia tak ada. Okey, kita anggap macam rumah kita lah. Bila kita semua keluar, orang dalam rumah tak ada. Tapi rumah kita ada tak? Ke rumah kita hilang? Bila kita keluar je rumah, tak ada orang dalam rumah, rumah kita hilang. Tak kan? Jadi rumah kita tetap ada. Jadi sifar pun ada rumah dia walaupun dia tak ada nilai. Di manakah rumah dia? Kita baca dari belakang balik. Apa dia? 10, ratus, ribu. Apa dia? Puluh ribu. Okey. Tadi cikgu cakap, kalau orang dalam rumah tak ada, tak adalah sesiapa, betul tak? Kosonglah rumah tu kan? Okey, macam mana nak tulis? Okey, jadi nilai dia tak ada. Jadi kita letak sifar. Tetapi sifar, walaupun dia duduk rumah 10,000, sifar dia hanya 1. Duduk di rumah ratus pun 1. Di rumah ribu pun 1. Tak boleh tulis banyak-banyak sifar. Boleh faham? Okey, lepas faham, kita akan buat latihan. Cikgu suka macam ni. Dah ajar, cikgu akan buat latihan. Okey, kamu sambung balik latihan tadi Okey, latihan ni latihan 2. Okey, cari nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, sekarang cikgu dah letak digit yang bergaris A. Cikgu dah garis digit 8. Okey, cikgu tanya apa nilai digit dia? Tuliskan dalam tu Apa nilai tempat dia? Bagi 8, tuliskan. Kamu salin kotak cikgu ni, buat elok-elok, buat besar-besar, jangan buat kecil. Okey, dah siap nanti kamu boleh hantar kepada cikgu. Okey, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu telah ajar. Okey, yang penting jangan lupa buat latihan dan hantar ya. Okey, bye-bye.